Bab tentang bintang-bintang. Qatadah berkata, sesungguhnya kami telah menghiaskan langit dunia ini dengan lampu-lampu. Dijadikan bintang-bintang ini untuk 3 perkara. Ini kata Qatadah. Allah menjadikannya sebagai perhiasan langit dan untuk merejam syaitan dan sebagai tanda-tanda yang boleh dijadikan panduan. Faman ta'awwala fiha bighairi dzalik, sesiapa yang mentakwilkan berhubung dengan bintang-bintang itu dengan selain yang tersebut tadi, akhta'a, tersalahlah dia. Wa adha'a nasibahu, dan dia mensia-siakan bahagiannya. yakni merugikan usahanya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia bersusah payah melakukan sesuatu yang tidak ada pengetahuan baginya tentangnya. Ibnu Abbas berkata, hasyiman mana mutaghayyiran, berubah. Wal ab, itu apa yang dimakan oleh binatang ternakan. Anam maknanya al-khalq, makhluk ataupun manusia. Barzakh maknanya dinding. Mujahid berkata al-fafa maknanya multaffah, lebak, berlapis-lapis. Gulb makna multaffah juga, yakni lebak, rimbun. Firashan mihadan, mihadan kaqaulihi, firashan yakni seperti hamparan, kaqaulihi, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walakum fil ardi mustaqarrun, bagi kamu di bumi ini mustaqarrun, ada tempat tinggal yang tetap. Nakidan mana qalilan. Bab sifat matahari dan bulan, yakni matahari dan bulan itu bihusban, yakni berjalan mengikut perkiraan. Qala Mujahid ka husbanir raha, seperti berjalannya, berputarnya kisaran. Kata selainnya bihisab, makna husban itu yakni mengikut perkiraan dan perhitungan dan mengikut laluan-laluannya. La ya'duaniha, kedua-duanya tidak melampaui ataupun melepasi garis-garis yang telah ditentukan untuknya. Husban juga jamak, jamak kepada hisab, seperti syihab, syuhban. Zuhaha maknanya dawuha, sinarnya. Antudrikal qamar, maksudnya cahaya salah satunya tidak menutupi cahaya yang satu lagi, dan tidak sayugianya, yakni tidak berlaku begitu. Sabiqun nahar, mendahului siang. Walal lailu sabiqun nahar, malam tidak akan mendahului siang. Yani yatatalabani hasithain, yani masing-masing mendapatkan satu sama lain dengan cepat. Naslahu maknanya kami melapahkan, yani kami mengeluarkan salah satu daripada dua tu dari yang satu lagi. Wa tajri ataupun wa yajri kullu wahidin minhuma, dan masing-masing daripadanya itu berlari. Wahiyah, apa makna wahiyah? Lemah. Wahyuha, lemahnya, lemah langit itu makna tasyaqququha, pecahnya. Arja'iha, arja'iha maknanya di penjuru-penjuru, di pinggir-pinggirnya, jadi mana yang tidak terpecah darinya. Mereka berada pada bahagian tepi-tepinya, seperti kata engkau ala arja'il bir, di tepi tepi telaga. Aghtasha dan jannah, apa maknanya? azlama, gelap. Hasan berkata kuwirat tukawwaru, yakni dibaluti sehingga hilang sinarnya, cahayanya.
Dan dikatakan wal-laili wa ma wasaq, yani ma wasaq, apa makna wasaqat? Mana jama'a min dabbah, yani apa yang dihimpunnya berupa binatang. Ittasaq maknanya istawa. Istawa maknanya sempurna. Burujan makna beberapa stesen ataupun laluan matahari dan bulan. Al-harur pada waktu siang bersama atau di samping adanya matahari, cerah matahari. Ibnu Abbas dan Ru'bah berkata, al-harur itu maknanya panas angin pada waktu malam, samum panas angin pada waktu siang. Dan dikatakan yuliju yukawwiru, walijah yakni setiap sesuatu yang engkau masukkan dalam sesuatu yang lain itu adalah walijah. Yuliju mana memasukkan, membalut, menutup. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Dzar, katanya Nabi SAW bersabda kepada Abi Dzar ketika matahari telah jatuh, tahukah engkau kemanakah ia pergi? Saya berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi SAW menjawab, ia pergi sehingga ia bersujud di bawah arasy. Dia meminta izin, maka diizinkan kepadanya. Dan tak lama lagi dia mahu bersujud tetapi tidak diterima darinya. Dan dia meminta izin tetapi tidak diizinkan kepadanya. Dikatakan kepadanya, yakni kepada matahari itu, irji'i, pulanglah, kembalilah ke tempat di mana engkau naik, ke tempat yang engkau datang. Maka ia naik, maka naiklah ia min maghribiha, daripada sebelah barat. Inilah maksud firman Allah Ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu berlari untuk satu tempoh yang ditentukan kepadanya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, matahari dan bulan itu mukawwaran, akan dililit, akan dibalut pada hari kiamat, yakni akan dihilangkan cahayanya seperti mana dibalut. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa dia menceritakan daripada Nabi SAW sabdanya, matahari dan bulan itu tidak menjadi gerhana kerana kematian seseorang ataupun kerana kehidupan seseorang, tetapi kedua-duanya adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Bila kamu melihat keadaan itu berlaku, fasallu, maka bersembahyanglah kamu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW bersabda, matahari dan bulan itu adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidak menjadi gerhana kerana kematian seseorang dan tidak juga kerana kehidupan seseorang. Bila kamu melihat keadaan itu, fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW pada hari gerhana matahari berdiri, lalu baginda bertakbir dan membaca bacaan yang panjang, kemudian rukuk lama, kemudian baginda mengangkat kepalanya sambil berkata sami Allahu liman hamidah, dan dia berdiri sebagaimana berdiri terus kama huwa. Faqara, lalu dibacanya bacaan yang panjang tetapi kurang lagi panjangnya daripada bacaan yang pertama tadi. Kemudian baginda rukuk dengan lama tetapi lebih pendek lagi, mana kurang lagi daripada rukuk yang pertama. Kemudian dia sujud lama, kemudian dilakukannya dalam rakaat yang kedua seperti itu juga. Kemudian baginda memberi salam. Pada ketika itu matahari telah pun cerah.
Baginda pun berucap di hadapan orang ramai, dikatanya fi kusufi syams, berhubung dengan gerhana matahari dan bulan, bahwasanya kedua-duanya itu adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak menjadi gerhana kerana kematian ataupun kerana kehidupan sesiapa. Fa idza ra'aitumuhuma, bila kamu nampak kedua-duanya, yakni berlaku kepada kedua-duanya begitu, yakni gerhana, fafza'u ila shalah, maka bersegeralah kamu kepada sembahyang. Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, matahari dan bulan itu tidak menjadi gerhana kerana kematian sesiapa dan kerana kehidupan sesiapa, tetapi kedua-duanya adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Bila kamu nampak kedua-duanya, yang berlaku kepada kedua-duanya begitu, fasallu, maka bersembahyanglah kamu. Bab berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dialah Tuhan yang melepaskan angin-angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Qasifan fayursila alaikum qasifan minar rih. Qasifan, apa makna qasifan? Allah melepaskan kepada kamu qasif. Apa makna qasif? Yang angin kencang yang mematahkan segala perkara, segala benda. Lawaqih, maknanya malaqih, mulqihah. Lawaqih, wa arsalna ar-riyaha lawaqihah, dan kami lepaskan angin untuk mengahwinkan tumbuh-tumbuhan. Yani kami utuskan, lepaskan angin sebagai sesuatu yang membuntingkan, asar. Mana angin yang kencang bertiup dari bumi naik ke langit seperti mana tiang, fihi narun, tiang yang terdapat api di dalamnya. Sirrun, maknanya mana? Sirrun, rihum fiha sirrun. Dalam ayat yang lain, mana bardun, mana angin sejuk. Nushran mutafarriqah. Bushran, di tempat bushran itu ada yang baca nushran, yakni mutafarriqah, yakni kami melepaskan angin dengan terpisah-pisah, dengan berselerak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW sabdanya, aku telah ditolong dengan angin dari timur, dan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin dabur, dengan angin dari barat, angin yang bertiup dari barat. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW bila nampak awan di langit, dia akan mundar mandir, dia akan pergi mari, masuk dan keluar, berubah mukanya. Bila hujan telah turun, surya anhu, hilanglah kecemasan itu darinya. Fa'arrafat wa Aisyah, maka Aisyah pun menceritakan kepada baginda bahawa beliau tahu tentang keadaan Nabi SAW itu. Maka Nabi SAW berkata, wa ma adri, manalah aku tahu, barangkali ia, yakni awan itu, seperti mana awan yang telah dikatakan oleh satu kaum, yakni kaum Ad. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Bila mereka nampak awan itu sedang menuju ke lembah-lembah mereka, tak sambungannya, qalu, mereka berkata, hadza 'aridun, ini awan
akan menurunkan hujan kepada kita. Yani mereka gembiralah, tahu-tahunya cerita lagu lain. Baiklah, kita tengok semula. Baru ni sudah itu dah pun ini sebahagiannya. Ini pun berkenaan dengan kejadian alam lagi. Nujum, bintang-bintang. Nujum, bintang-bintang. Bintang-bintang ini pun adalah di antara kejadian Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ia telah ada mana lebih dulu daripada kita lagi, dan banyak bilangannya. Tak tahulah, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang maha tahu tentang bilangannya itu. Setakat yang diketahui oleh manusia pun melalui teropong-teropong sudah berjuta-juta, beratus juta. Itu pun tak tahu lagi di mana ujungnya, kesudahannya tak diketahui. Kemudian macam mana pula sifat-sifatnya itu pula berbeza-beza di antara satu dari yang lain. Bintang-bintang dalam galaksi kita ini, bintang-bintang di luar daripada galaksi kita ini, banyak lagi yang lain-lain lagi. Dalam sadim, dalam nibola yang lebih besar lagi, dalam lingkaran yang lebih besar lagi. Sebanyak mana, bagaimana sifatnya, tak ada siapa dia yang tahu, dapat cerita dengan tepat. Setakat yang manusia tahu tu, ada yang mereka boleh ambil munafaat dan ambil faedah daripadanya, dan ada juga mereka menjadi sesat kerananya. Itulah kesimpulannya. Qatadah berkata, ini ulama tabi'in, dia berkata, walaqad, ketika mentafsirkan ayat ini, dia ni salah seorang ahli tafsir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kami telah hiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu. Lampu-lampu yang dimaksudkan di sini ialah bintang-bintang lah, lampu-lampu. Jadi comel nampak seperti lampu lilak, comel nampak. Tuhan hiaskan. Padahalnya kalau duduk dekat, tak boleh duduk dekat, hangus, panas. Lampu tu, sifat lampu, kalau tengok daripada jauh tidak serang apa-apa, sikit-sikit lah, uduh-uduh lah, tidak perasan lah panas tu mari daripada situ. Tapi kalau kita jamuh duduk dekat, panas. Begitulah juga ni. Tapi jadi perhiasan kepada kita. Ini menunjukkan bahawa langit ini banyak. Ada langit dunia, ada langit ada atas lagi. Hak dekat ni, hak yang kita nampak ni, ni lampu-lampunya. Hak ni pun sekian banyak dah. Khuliqa hadhihi an-nujum. Bintang-bintang ini, ini kata-kata ada menurut pandangan dia lah, diciptakan untuk 3 perkara, dan banyak lagi hikmah-hikmah, tujuan Allah SWT buat bintang tu selain daripada 3 perkara tu. Tapi 3 perkara ni di antara hak penting lah. Di antaranya Allah SWT menjadikannya sebagai perhiasan kepada langit, perhiasan di langit. Seperti dalam ayat tadilah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Itu jelas Allah SWT disebutkan sebagai perhiasan cantik. Yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk memanah ataupun merejam syaitan-syaitan. Hak ni tidak diterima lah oleh orang-orang yang tidak beragama, tidak terima. Di antara yang disebutkan dalam Al-Quran, ada bintang-bintang itu yang dijadikan sebagai panah, kepada syaitan. Illa man istaraqas sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Disebutkan syaitan-syaitan yang mana kerja dianya mencuri-curi, mengintai-ngintai dengar
berita-berita dari langit. Kalau dia cuba buat begitu, fa'atba'ahu shihabun mubin, syaitan itu akan diikuti, dituruti oleh semburan api ataupun api yang terang. Itu bintang lah, kita panggil taib bintang, syihab. Wa alamatin yuhtada biha, dan alamat-alamat yang boleh dijadikan sebagai panduan. Ini pun diguna belakang, boleh dijadikan sebagai panduan. Orang-orang yang berlayar di laut, orang-orang yang sesat di hutan, di belantara, di mana-mana boleh dapat panduan daripada bintang-bintang itu. Ini kepada yang erti lah. Kita zaman sekarang ni kau tak erti, kecuali kalau belajar secara khusus ilmu hay'ah ataupun ilmu astronomi itu, belajar secara khusus baru tahu. Kalau tidak, tak tahulah. Kau tak tahu sebab apa? Sebab orang zaman dulu lah tahu waktu, jam ni tengok matahari lah, sebab tak ada jam, jadi pandai lah. Begitu juga tak ada kompas, tak ada gapo dulu, maka dia tengok bintang lah, panduan dia. Tapi sekarang ni banyak kemudahan, jadi orang tak cara tu. Tetapi tetap dia menjadi panduan kepada manusia dalam kehidupannya. Kata Qatadah, sesiapa yang mentakwil berhubung dengan bintang-bintang ini dengan selain ini, dengan selain ini, dia telah tersilap dan menghabiskan masa, rugi masa. Maknanya hak dia sebut ni, kalau kita nak mengira hak dia sebut ni, 3 perkara ni hak ada faedah lah, kita tahu berkenaan dengan bintang, ataupun hak ada faedah lain lah selain daripada hak 3 ni. Kalau kita nak kata 3 ni dia sebutkan secara umum dan masuk dalamnya tu banyak perkara, maka yang pertama, sebagai perhiasan kepada langit itu menjadi sumber ilham, comel, cantik, menjadi sumber ilham kepada seniman-seniman, kepada penulis-penulis, kepada pelukis dan sebagainya. Ada faedah daripada kecantikan dia tu. Penyair kita kata. Dan alamat yuhtada biha tu, ini faedah-faedah lain, untuk cocok tanam, untuk pelayaran, untuk apa-apa lagi. Itu rujumul syayatin, yang kita tahu hakikat yang diceritakan oleh agama di sebalik fenomena yang zahir ini. Apa lagi benda di sebalik tu ada. Itu nak cerita, ada faedah juga. Kita kata taib bintang tu tak ada apa, biasa proses semula jadi, kita kata proses kejadian alam biasalah. Serpihan tu maknanya terpercik, terpelanting keluar daripada tubuh jirim sesuatu bintang itu, lalu berterbangan lah di angkasa ni, mari ke bumi, itu hak zahir, tak ada apa. Mari ke sebelah sini ataupun sebelah mana, pecah tu ada semua, berjuta-juta ada semua, berjuta-juta juga semburan api daripada bintang-bintang tu. Ada semua tu. Jadi kita kata ni mengikut kajian biasa ni, dia kata ni kejadian biasa lah, tak ada gapo. Tetapi agama menceritakan kepada kita perkara di sebalik tu. Dulu ana sudah sebut dah satu kaedah, iaitu banyak perkara agama ni dia cerita benda hak sebalik tu. Kadang-kadang menyebabkan orang yang terlalu mementingkan ilmu hak zahir ni, dia sampai menafikan benda tu. Misalnya dalam hadis ada disebutkan, apabila anak tu lahir, maka syaitan cocoh dia, maka menangislah budak tu. Jadi seseolahnya budak tu jerit, menangis tu kerana dicocok oleh syaitan. Dicocok oleh syaitan. Kecuali dikatakan Nabi Isa, disebutkan dalam hadis itu. Padahal kita kata biasalah, bahkan molek menangis itu. Kalau tak menangis tu tak moleknya usinya. Jadi apa makna agama menceritakan benda-benda ni? Nak ceritanya agama menceritakan hak sebalik tu, di sebalik tu.
Tak kira hak zahir ni kadang-kadang dia berkait dengan sebab-sebab zahir lah. Sebab-sebab kejadian alam, sunnatullah, sebab-sebab zahir. Tetapi hak di sebalik tu, hak kita tak nampak tu, gapo dia? Itulah yang cerita. Supaya juga ni hak zahir tu biasalah hak zahir. Tapi di sebalik tu Allah SWT buat dia rejam ataupun dia panah syaitan-syaitan itu. Hak sebalik tu. Begitu juga banyak lagi perkara-perkara yang lain diceritakan hak sebalik tu. Macam dalam hadis kemudian disebutkan matahari itu pergi sujud, sujud di bawah aras. Mana sujud bawah aras ni? Matahari duduk memusing seperti biasa lah. Seperti biasa lah kita kata. Apa makna sujud tu? Sujud di bawah aras itu. Ini nak cerita hakikat dia sebenarnya. Pada hakikatnya ada benda tu, cuma kita tidak nampak. Berlaku begitu. Dia minta izin, ataupun ini semua ni dalam bahasa takwini, dalam bahasa kauni, yakni dalam bahasa alam lah, bahasa alam kita kata. Mana dia tak kata dengan lidah seperti kita kata ni, tetapi seseolahnya dia kata, yakni setiap perjalanan dia tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam setiap putaran dia tu, kita kata kalau malam ni jatuh matahari tu ada sokmo, maknanya ada sokmo lah, dia ni tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, patuh ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak lari daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nak ceritanya. Jadi agama ni dia nak bawa, dia cerita tu dia nak bawa ke lain. Dia nak ajak orang ni tengok sebesar-besar matahari, gitu perbuatan dia. Begitu tindakan dia, tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya kita ni lebih-lebih lagi lah. Sebab apa? Sebab kita ada akal. Matahari itu tak ada akal, kita ni ada akal. Waktu kalau nak kira dari segi jirimnya, dari segi tubuhnya, jauh tubuh kita ni lebih kecil daripada dia, tak ada gapo pun, tak ada gapo pun. Bahkan tubuh kita ni sangat lemah. Kalaulah matahari ni Allah SWT buat lari sikit je, marilah kedekat dengan bumi ni, jadi hangus habis kita ni. Usaha kita pakai bumi kita ni jadi hangus habis, jadi panah, tak ada yang layak hidup di atas muka bumi ni. Siapa setara tu? Mana hebatnya dia? Yang hebat tu pun tunduk pada Allah SWT. Hendaknya kita ni pun lagu tu. Dia nak pergi kot tu, dia nak pergi kot tu. Sebab dia nak suruh manusia ni jadi hamba Allah. Matahari tu pun tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada kebesaran Tuhan. Mana bawah aras itu, sujud bawah aras itu maknanya kebesaran kerajaan Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Jadi hak lain-lain pun kena tunduk jugalah. Tak boleh lah tak tunduk. Dia nak pergi kot tu. Tidak nak cerita sujud lagu mana, sujud dengan cara dia lah. Itulah dalam Al-Quran dikatakan kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Masing-masing kejadian Allah SWT ni sudah tahu semaya dia dan tasbih dia sendiri. Masing-masing ada semaya dia, ada tasbih dia sendiri. Matahari ada semaya dia, ada tasbih dia. Bulan begitu juga. Daripada sebesar-besar kejadian sampai kepada kuman, orang kecil itu pun tahu bagaimana semayanya dan bagaimana tasbihnya. Masing-masing dengan cara dia lah. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu nak cerita. Kalau semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita manusia ni degil sangat? Kenapa kita ni mana-mana nak nak ubah sunnatullah itu, ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat tu? Cuba tengok, hak besar-besar, hak hebat-hebat, hak apa nama ni boleh membinasakan, satu saja boleh membinasakan, sedangkan ada berjuta-juta dalam dunia ni. Sebab tidak lari daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itulah, maka tidak hancur, tidak beragak, tidak runtuh, roboh, tidak. Padahal adakah campur tangan kita walaupun sedikit? Tak ada. Begitu juga kalau kita ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni menggabungkan diri kita. Kita ni menjadi salah satu makhluk Tuhan, serupa dengan orang lain-lain, biar seragam, lagi harmoni, lagi damai, aman dunia ni, alam ini. Itu dia nak cerita, nak pergi ke situ. Siapa yang takwil dengan selain daripada tu, salah lah, rugi masa. Siapa ada sembah bintang-bintang.
Ada khurafat-khurafat, percaya kepada khurafat-khurafat berkait dengan hari ni hari apa dia, hari ni kuasa bintang ni menguasai bumi, hari ni bintang ni menguasai bumi, hari ni bintang ni menguasai bumi, sehingga hari-hari dalam seminggu tu kalau kita kaji dalam bahasa masing-masing, dia ada kait dengan bintang-bintang. Maknanya bintang tu menguasai bumi, artinya hari ni dia berkuasa, kita kena tunduk kepada dia lah sesoalannya. Jadi sesat manusia tu. Jadi sesat manusia tu. Seperti kita kata Sunday, sun je lah. Monday, moon tu bulan. Dalam setiap bahasa ada berlaku. Ada berlaku benda yang seumpama itu dalam seminggu tu. Mengikut bahasa masing-masing, dia ada tu unsur-unsur kepercayaan kepada pengaruh planet-planet lain terhadap bumi ini. Maknanya kita kena tunduk kepada dia. Dalam Islam tak ada semua. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat. Jadi tak ada semua kepercayaan tadi, hak karut tadi. Sia-sia. Kalau belajar, siapa bawa ke situ? Lepas tu kita kata, tengoklah, dia ni bintang goni, beranak pada bulan ni, maka minat dia lagu ni, kejayaan dia duduk sini, dan sebagainya. Itu semua karut, tak ada kena-mengena berlaku. Sia-sia. Dan dia menyusahkan diri dia dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan dengan tepat bagi dia tentang benda tu. Sia-sia saja, rugi masa. Lama-lama jadi ahli nujum. Jadi ahli nujum, duduk kau tu kau ni tak tentu pasal. Akhir sekali puja pula, puja syaitan-syaitan pula. Puja syaitan-syaitan. Syaitan tu mana dikatakan ada kaitan dengan bintang tu, bintang ni macam-macam lah yang berlaku dalam dunia ni. Bangsa-bangsa masing-masing tu ada khurafat ini. Jadi dalam agama dia tak ada karut semua tu. Hak tak ada faedah tu tak sah. Ibnu Abbas berkata hashiman, ini berkenaan dengan ayat lain, fa asbaha hashiman tadhruhur riyah, berkenaan dengan ayat lain. Tetapi Imam Bukhari buat mari sini ayat-ayat Quran. Dia nak cerita dalam Quran ini, begitu juga dalam hadis, banyak ayat-ayat, perkataan-perkataan yang menyebutkan tentang kejadian-kejadian alam yang ada kaitan dengan kejadian-kejadian alam semesta ini. Berkait dengan bumi, berkait dengan bintang, berkait dengan matahari, berkait dengan hak Tuhan ni. Itulah yang menyebabkan jadi perubahan berlaku di bumi ini. Hashiman mutaghayyiran, yang berubah. Fa asbaha hashiman, yang tanaman manusia yang dia tanam itu jadi hancur lebur. Ini semua kesan. Kesan apa? Kesan kalau kemarau kuat sangat, misalnya kita kata panas sangat, tidak ada hujan, tidak ada awan, maka kesannya gitulah. Ini maka memberi kesan juga kepada manusia tu. Ada kaitan ni berlaku. Ni kalau kita tengok dalam kitab ni, cetakan ni, dia ada hasyiah sindi bawah dia tu. Hasyiah sindi bawah. Sindi berkata, Ibnu Abbas kata hashiman mutaghayyiran ka'annahu dzakara tafsir hadhihi al-alfaz lita'alluqiha bil khalq wa in lam yakun laha ta'alluqun bin nujum. Imam Bukhari menyebutkan tafsiran Ibnu Abbas ini tentang lafaz-lafaz ni oleh kerana ada kaitannya dengan kejadian, walaupun tidak ada kejadian kaitan secara langsung dengan bintang-bintang itu, tetapi ada juga sebenarnya pada hakikatnya secara tidak langsung ada juga kaitan dengan bintang-bintang itu. Jadi perubahan yang berlaku di bumi ini ada kaitan dengan bintang-bintang. Wal ab rumput ataupun sesuatu yang dimakan oleh binatang ternakan. Ini semua ni dia ada kaitan berlaku. Tidak kata kita duduk di bumi ni bumi saja, tidak. Dia ada berkait dengan dengan angin, ada berkait dengan awan, ada berkait dengan bulan, ada berkait dengan bintang, ada berkait dengan matahari. Semuanya kejadian Allah SWT ni ada kait mengait. Wal anam, mana al khalq, manusia, barzakh.
maknanya hajiz. Ini semua ni dia menghuraikan ayat-ayat Quran lah. Kejadian Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Apa ni misalnya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzakhun la yabghiyan. Apa makna barzakhun? Makna dinding. Dinding. Ayat ini Tuhan mencampurkan, maknanya di antara dua laut, air tawar dengan air masin itu. Tetapi tidak kata jadi tawar ke ataupun jadi masin ke. Air tawar ni dengan sebab masuk air itu pasal apa? Pasal ada barzakh. Ini adalah ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan itu dia nak ceritanya. Alam Allah Subhanahu Wa Taala buat ni, undang-undang dia. Mujahid berkata alfafan wa jannatin alfafa. Alfafan itu maknanya berlapis-lapis, rimbun lah, maknanya subur. Sebab apa jadi subur? Ini pun ada kaitan dengan alam, kejadian alam semesta juga. Gulban sama juga. Firashan yani mihadan. Mihadan seperti dalam firman Allah SWT, walakum fil ardi mustaqarrun. Bagi kamu di bumi ini ada tempat tetap. Firashan yang sebagai hamparan. Nakidan mana qalilan sedikit. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakidah. Yani bumi yang baik mengeluarkan tanaman yang molek. Bumi yang tidak baik mengeluarkan tanaman yang sedikit sangat. Baiklah, ini sifat matahari dan bulan bihusban, yani kedua-duanya beredar. Kahusbanir raha, seperti beredarnya kisaran. Seperti beredarnya kisaran. Matahari dan bulan ada beberapa makna. Imam Bukhari sebutkan husban itu ada beberapa makna. Satu, husban dengan makna beredar. Matahari dan bulan itu beredar, yakni seperti beredarnya, berputar, seperti berputarnya raha, kisaran. Itu makna kahusbanir raha. Ada pula yang mengatakan bihusban itu dengan makna bihisab, yakni matahari dan bulan itu beredar mengikut perhitungan, yakni ada masa dia, terikat dengan masa dia. Masa ni lagu ni dia lalu kot tu, pada masa tu, pada bulan ni dia duduk sini, bulan ni dia duduk sini, boleh tahu. Hari ni duduk sini, boleh tahu dengan perhitungan. Dan ada laluan dia. Bihusban itu makna mengikut laluan dia yang sudah ditetapkan. Tidak kata pergi kot se. La ya'duani, tidak melepasi kedua-duanya itu. Tidak pergi kot se. Itu makna husban. Yang ini dengan perhitungan, dengan perkiraan. Kalau dia boleh pergi pun beranjak sikit sejauh mana saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna yang kedua. Ada juga husban dengan makna jamak, hisab, yaitu seperti syihab, syuhban. Maknanya dengan perhitungan, yang ini banyak perhitungan, perkiraan itu, bukan satu perkiraan. Itulah beberapa makna. Artinya di sini dia nak sebutkan, di luar tu ada sebut arada annahuma yajriyan ala hasabil harakatir rahawiyyah ad-dawriyah wa ala wad'iha. Yang kedua-duanya itu berputar, beredar mengikut seperti mana beredarnya apa dia? Kisaran itu. Mana dia tidak lari lah. Kalau kisaran itu kan dia terikat dengan punak dia di tengah tu, tak lari daripada tu. Duduk musim situ. Hak duduk jauh tu duduk jauh, hak duduk dekat tu dekat. Duduk musim tak lari daripada hak tu. Kalau katakanlah lari, yang Allah SWT tak jaga, cabut, jatuh, selera, pecah.
Ini tidak lari, tetapi dia berputar begitu. Maknanya di sini menunjukkan matahari dan bulan itu berjalan, berpusing, beredar. Duhaha wasyamsi wa duhaha. Duhaha, apa makna duhaha? Mana dhauha, apa di sinarnya, cerah dia tu. Yani matahari itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bersifat cerah, bersinar. Itu sifatnya. Yani kejadian dia itulah dhauha. An tudrikal qamar, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak boleh mendapatkan bulan, menarik bulan. Tudrikal qamar, menarik bulan, ataupun pergi kepada bulan itu, mendapatkan bulan, mengejar bulan sehingga dapat dan pegang dan ikat. Tidak lagu tu. Yang ini masing-masing berjalan itu dalam peredaran masing-masing. Tidak kata walaupun bulan ini satu planet yang lemah, yang kecil, mana matahari ini besar, boleh ditarik dengan mudah saja. Ataupun planet-planet lain boleh ditarik oleh matahari itu dengan sewena-wenanya. Maka jadi berselera. Tidak lagu tu. Itu makna la syamsu yang baghilaha an tudrikal qamar. Yani cahaya salah satu daripada dua itu tidak menutupi cahaya yang satu lagi, dan tidak akan berlaku begitu. Ini semua adalah ketetapan Tuhan. Walal lailu sabiqun nahar. Dan malam tidak mendahului siang. Malam tidak mendahului siang. Yang ini berjalan dengan baik, dengan sehingga kita boleh buat perhitungan, boleh buat perkiraan, boleh buat perjanjian, boleh buat apa. Sebab apa? Berjalan dengan baik seperti mana biasa. Kalau sekiranya tidak berjalan, tidak berputar dengan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT itu, nescaya tengah-tengah duduk malam begini tiba-tiba jadi cerah. Tiba-tiba jadi gitu. Ataupun duduk tengah cerah tengah hari tiba-tiba jadi gelap. Tak berlaku begitu. Adakah pernah berlaku begitu? Tak ada berlaku begitu. Yang ini masing-masing menuntut mendapatkan yang satu lagi itu dengan cepat. Tak ada lagu itu. Bahkan masing-masing berjalan dengan kelajuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Naslahu. Naslahu mana kami mengeluarkan salah satu daripada keduanya, yakni siang dan malam itu, daripada yang satu lagi. Yang ini kami tukarkan, pusingkan malam dengan siang itu. Seseolahnya dicabutkan penutup daripada bumi ini, seseolahnya begitu. Sehingga jadi nampak cerah. Maksudnya kami tukarkan malam itu dengan siang, dan siang itu dengan malam bila sampai masa dia. Dan masing-masing daripada matahari dan bulan itu berlari. Tapi berlari pun dalam garisan dia lah. Tidak lari daripada garisannya, tidak lari koksi. Wahiyah, apa makna? Dalam ayat ada sebutkan wahiyah. Wahiyah itu maknanya lemah, lesu. Wahyuha, lemah langit itu apa? Iaitu apabila dia jadi pecah. Itu makna lemah. Arja'iha wal malaku ala arja'iha. Ketika pecah maknanya alam ini ketika pecah alam ini, malaikat-malaikat berada di tepi. Jadi seseolahnya ni hancur, kita kata hancur di sini. Malaikat-malaikat dulu ada juga pergi situ. Ni pergi berselerok, pergi ke tepi. Pergi ke tepi semua. Nak ceritanya hebat berlaku kehancuran alam ini. Kehancuran alam ini hak kita panggil pada hari kiamat tu akan berlaku dengan hebat sekali, sehingga malaikat-malaikat pun hanya berada di tepi-tepi saja. Berada di tepi-tepi, iaitu di tempat yang tidak pecah. Maknanya pada ketika kiamat tu pecah lah, ada hak pecah, tapi ada juga tidak pecah. Alam ni juga, dalam alam semesta yang Allah SWT buat ni juga, di antaranya surga neraka tu ada dah, hak tu tak pecah.
Tak sampai ke situ. Hak kata kiamat tu tak sampai situ. Waktu tu ada mana tak pecah. Kejadian Allah SWT ni besar. Kerajaan dia ni orang panggil malakutus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi Tuhan ni sangat luas dan sangat besar. Yang berlaku kehancuran pada hari kiamat itu sebahagian daripadanya. Fahum ala hafatih, mereka berada di tepinya. Mana di tepi, tengok, duk kawal lah. Mana setakat mana yang Allah SWT menghendaki untuk menghancurkan alam ini. Setakat mana duduk tengok. Seperti mana kita kata kita bakar lah. Kita bakar, kita duduk kawal. Duduk tengok ke tepi, tidak duduk tempat bakar tu, duduk kawal. Tak sih pergi. Hak ni. Maknanya setakat ni yang dikehendaki hangus, yang dikehendaki terbakarnya. Bukan semua. Aghtasha. Apa mana? Aghtasha. Dan jannah di tempat yang lain, dalam ayat yang lain dia pakai rengkah-rengkah. Pakai rengkah-rengkah. Aghtasha. Dan jannah apa maknanya? Gelap maknanya. Hasan berkata kuwirat. Kuwirat dalam ayat idza syamsu kuwirat lah. Apa makna kuwirat? Mana tukawwaru. Maknanya akan dibaluti. Akan dibaluti. Dan akan diselimuti. Mana matahari itu. Apa makna diselimut, dibalut itu? Maknanya cahaya dia tu jadi lemah. Malap. Cahaya dia tu jadi malap. Ataupun hilang langsung cahaya dia tu. Hilang langsung cahaya dia tu. Yang ni hilang, sehingga hilang cahayanya. Ditakbirkan, digambarkan dengan balut. Dan dikatakan wal-laili wa ma wasaq. Malam demi malam dan apa yang dihimpunkan olehnya. Daripada binatang-binatang. Berupa binatang-binatang. Ma wasaq itu. Ini malam yang mana sifatnya mengumpulkan. Jadi kalau orang pergi jalan mana-mana, balik pergi duduk rumah dia. Binatang-binatang pun balik duduk dalam sarang dia, balik duduk dalam lubang dia pada waktu malam itu. Ini semua Allah SWT buat belakang. Ittasaq maknanya istawa, mana sempurna. Burujan manazil asy-syams wal qamar, iaitu buruj maknanya tempat-tempat laluan ataupun stesen-stesen matahari dan bulan. Al-harur iaitu pada waktu siang di samping ada matahari. Panas matahari itu angin dia bertiup. Itu makna harur. Maknanya angin pada waktu siang dalam keadaan matahari ini cerah. Ibnu Abbas dan Ru'bah pula berkata, harur ini pada waktu malam, angin panas pada waktu malam. Wala zil walal harur. Kata tentang gambaran dalam syurga tu. Wala zil walal harur. Maknanya hak panas. Angin panas itu pada waktu malam. Dan samum pada waktu siang. Samum pada waktu siang. Yani angin panas pada waktu siang itu dipanggil samum. Kalau nak tengok di tepi ni dalam Hasyiah ni ada sebut dalam kitab ni lah ada sebut ayat-ayat dia tu. Lepas tu dia barilah hadis-hadisnya. Di antaranya hadis Abu Zar ni. Nabi SAW tanya dia, kamu tahukah matahari ni bila jatuh dia pergi mana? Abu Zar kata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW kata dia pergi hingga dia bersujud di bawah arasy. Yang bersujud sebagai mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala bui dia boleh kecek bahasa dia, cara dia ataupun hal dia tu, dengan lisanul hal dia, dengan lidah keadaan dia tu, kejadian dia tu. Seseolahnya minta izin gitu, bukan makna ada lidah ke apa. Jadi pada hakikatnya minta izin lah. Maka diizinkan. Begitulah tiap-tiap hari naik matahari itu.
jatuh, lepas tu naik pula, jatuh naik pula, begitulah. Tak lama lagi dia kata dia nak sujud tapi tak diterima, dan nak masuk tak boleh terima, tidak diterima. Dia minta izin tapi tidak diizinkan. Bila hak ni kat kiamat lah, dia katakan baliklah semula dari tempat yang kau datang. Mari mana? Mari kok timur, balik. Aku apa ni? Balik kok timur. Balik semula. Jadi matahari tu terbalik. Ini kita sudah bicara dulu ketika hadis ni lah, menunjukkan sebagai isyarat bahawa nyanyuk lah, nyanyuk dia tu. Bila nyanyuk tu tidak mati lagi, tak acuh lagi pada masa tu. Lepas pada tu orang hidup lagi lama lagi. Tetapi sudah berlaku dah sekali begitu. Jadi orang kata nyanyuk itu bahasa sajalah. Sebenarnya tak ada nyanyuk, kehendak Allah SWT ada lagu tu. Dah lama lagu tu lah. Dia pun naik daripada sebelah barat. Tidak kata naik sebelah timur, naik ke tu, naik ke barat. Bila jatuh dia nak minta izin nak naik pula, tiba-tiba tidak dibenarkan pada ketika itu. Inilah maksud firman Allah SWT, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu berlari hingga kepada suatu masa yang ditentukan untuknya. Itulah ketentuan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi berlari, berpusing, beredar, berputar itu untuk satu jangka masa, bukan sama-sama. Hebat dia, besar dia, kemah dia, hak lain-lain tubik pecah daripada dia ke, kita katalah ke mana-mana pun hak lain-lain hidup jasa dia ke, tapi dia tu sendiri untuk satu jangka masa. Lepas pada tu jadilah hak tadi tu, hak kita kata nyanyuk. Lepas pada tu akan hancurlah matahari. Kuwirat idza syamsu kuwirat. Jadi tajri wasyamsu tajri limustaqarril laha. Berjalan. Berjalan, matahari ni berjalan. Bulan pun disebutkan dalam Quran berjalan juga, berlari juga. Bahkan kalau kita tengok dalam Quran jelas benar. Kullum fi falakin yasbahun. Semuanya itu berenang, dia kata berenang dalam falak, dalam garisan dia, garisan yang telah ditentukan itu. Tajri ni maknanya bukan makna berjalan, berlari, derah lah maknanya, derah. Jadi ini telah disebutkan. Sedangkan orang zaman dulu, saintis zaman dulu kata tidak berlari, matahari itu tetap, orang lain semua duduk memusing mengelilingi dia. Tapi Quran tidak kata dah pada masa tu. Mana dia berlari. Bulan pun begitu juga, berlari juga. Bumi pun berlari juga, bumi pun. Sebab apa? Sebab lepas dia sebut dengan matahari dan bulan, matahari dan bulan, wal qamara qaddarnahu manazila. Dalam surah Yasin itu kami tentukan beberapa tempat peredaran dia. Lepas tu matahari pun berlari. Lepas pada tu dia sebut kullun fi falakin yasbahun. Kullun, masing-masing, yang ni planet itu, masing-masing itu fi falakin, dalam tempat peredaran masing-masing, yasbahun, duduk berenang. Mana berenang ni, mana dalam satu tempat yang terapung-apung tu, terapung-apung, seperti mana kita letak bola dalam air, duduk terapung, berlari begitu. Itu makna berenang. Maknanya bukan duduk atas gapo-gapo tetap begitu, tidak. Tetapi duduk berenang, seseolahnya angkasa raya ini macam ada air, itu. Duduk berenang, adalah itu. Dia kata kullun tu masing-masing, tiap-tiap satu, bumi, matahari, bulan, yasbahun. Kemudian pula dia sebut yasbahun dalam bentuk jamak. Kalau yang dimaksudkan berenang tu hanya dua tu saja, dia katalah yasbahan. Ini tidak, dia kata yasbahun untuk jamak. Jamak ni maknanya lebih daripada dua. Tidak hak dua tadi saja yang berenang, banyak lagi hak berenang. Sebab apa dia guna dalam bentuk jamak. Lepas tu jamak pula, jamak muzakkar, bukan jamak muannas. Jamak muzakkar seseolahnya dia nak menceritakan di sini
ada akal. Jawab muzakkar salim. Jawab muzakkar lah kita kata. Hak ni hak salim ni. Menunjukkan hak ada akal. Seseolahnya semua ni beredar tu tidak lari daripada garisan yang ditetapkan itu, macam ada akal semuanya. Sebab tu dia katakan yasbahu. Banyaklah. Banyaklah dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahawa bumi ini berputar, beredar, berpusing, berlari. Banyak lagi lah. Di antaranya apa ni? Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Sebelum pada ni kita sudah jumpa dah Hasan. Mana ni? Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah SWT pasangkan pasak-pasak di bumi ini antamida bikum, kerana takut bumi ini akan melontarkan kamu, membalingkan kamu, menghayunkan kamu. Tujuan itulah, tujuan itu Allah SWT buat gunung ganang. Tapi siapa dia? Rawasiya itu mana gunung ganang. Gunung ganang itu sebagai pasak, sebagai paku bumi yang menyebabkan jadi bumi ini tidaklah terlalu laju berpusingnya, berenangnya, berlarinya, tidak telah terlalu laju, hanya dalam kadar yang membolehkan manusia ni hidup. Sekadar tu dia berlari. Kalaulah kita kata bumi ni tidak berlari, apa maknanya? Allah SWT buat paku tu nak suruh kejap. Kejap tu sebab apa? Takut bumi ni hayung. Maknanya hayung tu dia berlari lah tu. Dia berlari. Apabila dia pasak, maknanya kemah, kejap. Jadi dengan berat dia tu, dengan kemah dia tu, jadi bumi ni tidaklah terlalu derah musim. Kalau tidak, derah tu jadi terpelanting habis lah. Terpelanting habis. Itu di antaranya apa ni menunjukkan bumi ini musing juga, berlari juga. Di antara ayat lagi yang menyebutkan hak ni, walaupun setengah-setengah ulama dia kata hak ni berkenaan dengan hari kiamat, dia kata, tapi kita tidak nampak hak ni berkenaan dengan hari kiamat, iaitu wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu tengok bukit itu, gunung ganang itu, kamu sangka bukit itu beku, duduk senyap, padahal dia sedang berjalan seperti mana berjalannya awan. Jadi kalaulah gunung tu mana berjalan seperti mana berjalannya awan, mana derahlah berjalannya. Tentu sekali bumi hak di mana ada gunung ganang tu sendiri berjalan. Sebab kita kata kita duduk atas kereta, bila kita kata kita ni sudah berjalan, tidak duduk setepak, bermaknanya kereta tu sendiri pun jalan. Takkan kereta tak jalan? Kita saja duduk dalam kereta tu jalan? Takkan lagu tu. Lepas tu kalau kita kata wahya tamurru marras sahab, dia berjalan seperti awan. Setengah ulama tu dia kata berjalan seperti awan ni maknanya berterbangan. Maknanya pada hari kiamat esok gunung ni jadi berterbangan. Kalau lagu tu tidak berjalan, tu orang panggil tu. Dalam Quran sendiri pun ada sebut keadaan gunung pada hari kiamat tu, waqul yansifuha rabbi nasfa, Tuhan hancurkan jadi seperti bulu berterbangan. Lagu tu bukit tu, gunung tu jadi pada ketika tu bukan berjalan seperti berjalannya awan. Berjalan seperti berjalannya awan tu sekarang ni ada ni, bukan pada masa tu hancur lebur dah, jadi berterbangan seperti kapas, seperti bulu ayam berterbangan. Begitu. Ini semua menunjukkan bahawa bumi ini pun berjalan juga. Tapi berjalan dalam Quran dia sebut burujan, manazila. Itu semua menunjukkan dalam garis yang ditentukan. Bukan berjalan tu kok saya tidak. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari ini berlari hingga kepada satu tempoh yang ditentukan kepadanya. Sebab itulah ahli-ahli ilmu falak dia mengatakan matahari ini pun berjalan sampai kepada satu masa saja. Hak saat ni hak naik kut barat tu sekali, lepas tu naik seperti biasa pula. Naik seperti biasa pula tu akhirnya dia akan berhenti tu matahari tu berjalan.
Apa ni, sehingga sebahagian bumi ini pun jadi berhenti juga. Sehingga beberapa lama. Sehingga beberapa lama. Sebab itulah dalam Quran dia ada sebut bagaimana kalau Allah SWT jadikan kepada kamu malam ini sarmadan. Jadi malam buat selama-lama. Bagaimana kalau apa ni Allah SWT jadikan siang ni buat selama-lama. Siapakah yang boleh buat pagi malam pada ketika itu? Dan siapakah ila yaumil qiyamah? Dia sebut siapa kepada hari kiamat. Siapakah yang boleh buat mari cahaya kepada kamu? Maknanya sebelum itu ahli-ahli ilmu falak, ilmu Islam ni lah, dia kata akan berhenti semua. Hak kata akan jadi malam tu dah berhenti, senyap. Hak mana apa ni menghadap matahari tu, hak tu jadi cerah semua. Hak duduk membelakangi matahari tu jadi gelap semua. Apa ni beberapa lama. Lama-lama jadi kokucak kata mereka. Begitulah. Itu pun makna mustaqarril laha juga, sehingga kepada satu masa yang ditentukan. Boleh juga, boleh jadi bermakna begitu. Seterusnya asy-syams wal qamar mukawwaran yaumil qiyamah, yakni dimalapkan pada hari kiamat nanti. Dimalapkan cahayanya. Maknanya kuasanya itu hilang, jadi hilang. Mukawwaran seperti sesuatu yang dililit, yang dibalut. Apabila balut kan, jadi tak nampaklah terang cahaya dia tu. Kemudian dia sebut apa ni gerhana ni. Gerhana ni tak ada apa-apa. Gerhana ni bukan berlaku kerana kematian ataupun kerana kehidupan seseorang. Ini kita sudah jumpa dah dulu dalam bab gerhana dulu. Tetapi kedua-duanya adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Bila kamu tengok begini, kamu sembahyang. Ataupun dalam hadis yang satu lagi, bila kamu tengok begini, kamu ingat kepada Allah. Jangan lalai. Jangan lalai. Kita mana tahu ketika apa nama ni bumi ini duduk di tengah sehingga lindung cahaya matahari kepada bulan. Begitu juga sebaliknya, apabila bulan ni berada di tengah dan lindung matahari itu pada kita jadi gerhana matahari, mana kita tahu ketika duduk betul sama betul gitu tu, masing-masing tarik menarik antara satu sama lain. Apabila tarik menarik satu sama lain, boleh jadi hancur tu, belaga. Dengan sebab itu kena ingat kepada Allah SWT. Dalam keadaan lain pun kena ingat juga. Dalam keadaan itu lebih-lebih lagi lah. Seperti dia kata ingat pada waktu malam lebih. Sebab pada waktu malam tu banyak sangat benda-benda yang tidak baik boleh berlaku. Bukan bermakna pada waktu siang itu tidak ada yang tak baik. Serupa juga di sini. Kena ingat kepada Allah. Cara mengingati Allah yang Nabi SAW ajarnya iaitu dengan bersemayam lah. Orang panggil semayam gerhana. Sembahyang gerhana. Fa idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah. Bila kamu nampak keadaan itu berlaku, kamu bersegeralah kepada sembahyang. Itu dia. Orang zaman dulu macam-macam lah dia palu ting, macam-macam lah. Dia bawa air keluar lah dalam beledi. Dia bakar apa ni? Dia bakar lada kering, macam-macam lah kepercayaan dia, hak karut khurafat dia tu. Ada juga buat lagu tu. Orang zaman sekarang ni pula pergi berhibur pula, pergi duduk tengok suka gitu saja, dengan lalai tidak sedar bahawa ini Tuhan nak tunjuk kekuasaan dia, kekuasaan dia. Walakinnahuma ayatan min ayat. Lebih kurang itulah. Baru majak fi qawlihi. Tak ada lagi dah. Sekat tu dulu. Ini pun berkenaan dengan angin pula. Angin pula. Sekat tu lah. Allah.